Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang ini tentang articulatory description ataupun deskripsi articulatory. Saya nak kena check. Si sabar je lah. Okay. Let me see pada mana. Okay. Now, okay. Saya biasa beri istilah dalam bahasa Inggeris juga jika tak jumpa dalam bahasa Melayu ya. So deskripsi articulatory sama dengan articulatory description dalam bahasa Inggeris. So bila saya Google, saya letakkan dua-dua ini. Dan apa bendanya, dan bila kita Google, okay, pastinya adalah keluar beberapa yang kita boleh tengok, practice, what else, yang ni daripada Rutgers. Is it Rutgers? Is it? Saya tak check lagi. And then this one, okay, from IPA.org. And then yang ni daripada buku online, Essential of Linguistics, Pressbook. Dan of course kita ada Sing Speech ni, cuma dia tak bagi tahulah namanya. Tapi kalau kita perhatikan ni, saya pun dah pernah cakap dalam sebelum ini, dalam kuliah online kita. Jadi macam saya katalah, kalau kita perhatikan dekat paling mudah lah, okay, ni daripada UMD, saya tak ingat dekat mana ni, dalam bahasa Inggeris, okay, nak beritahu apa dia yang perlu ada dalam konteks bila kita memberikan articulatory description, dan ada contohnya, okay. Dalam konteks ini dia akan beritahu sama ada itu bersuara atau tak bersuara, lokasi atau titik artikulasi dan juga cara artikulasi. Dan kemudian dalam konteks saya pula, saya akan letakkan juga yang ini, maklumat ini. So tengok betul-betul. Dalam video sebelum ni pun saya dah beritahu, okay. Kita kena, ruang ni sangat penting, macam konsonan ni, ruang ni sangat penting. Bahagian atas ni ialah titik artikulatory, okay, atau titik artikulasi, tempat artikulasi dan sebagainya lah. Kemudian kita ada yang ini, cara, manner, plosive. And then yang dekat sini, tutup pula dah. Sebelah kiri, okay, macam p, tak bersuara. Yang ni yang tadi, yang kalau kita tengok kat sini dia kata voicing, maknanya bersuara atau tak bersuara. Okay. Ini p ni tak bersuara, b ini bersuara. Okay. Dan plosive, kita ada juga yang menggunakan istilah hentian. So dalam kelas saya guna plosive, saya tak guna hentian. Okay. Ini ialah cara articulatory. Okay, cara articulatory. Dan kalau dalam buku, saya tak tutup, Phonetic Phonology ni, dan kalau tak ada, beli. Tak sampai RM12 kalau tak silap saya. So boleh tengok juga dekat sini. Ni yang pentingnya, pergi kat sinilah. Ni kan, ni ada alat dan sebagainya. So ada, cari dalam tu, Google, beli untuk ni. Okay. Then what else? So yang ini, kalau guna yang ini berdasarkan IPA chart. Nampak ni 2005. Sekarang kita dah ada IPA chart 2015 lebih kurang lah. Okay, IPA chart 2005. Jadi yang ini kalau kita tengok, okay, inilah konsonan. Now memang kena jaga, memang kita guna
istilah deskripsi perkataan deskripsi artikulatori. Yes, deskripsi itu menunjukkan sesuatu. Okay. Description. Description is noun. Deskripsi itu kata nama. Menunjukkan untuk menjelaskan hasil perbuatan ataupun akan merujuk kepada proses melakukan sesuatu. Tapi untuk konteks phonetics, deskripsi fonetik tu deskripsi artikulatori itu bukan maknanya kita menerangkan, menjelaskan, menghuraikan secara fonetik. Okey, atau tentang fonetik. Tetapi lebih kepada kita hendak mengklasifikasikan, menggolongkan, menamakan. Ini yang sebab itu yang kita perlukan yang ini. Ini kita golongkan dari aspek titik artikulasi. Yang ini, okay, kalau kolom kolom, titik artikulasi. Ro, robot. Itu ialah cara artikulasi. Kiri tak bersuara, kanan bersuara, kiri tak bersuara, kanan tak bersuara. Jadi kalau walaupun mah ni tak ada kosong dekat sini, so dia masih sebelah sini, So jadi kita akan anggap dia bersuara. Okay? Supaya macam mana ya? Let me see. Okay. Semua kebetulan semuanya bersuara belah kanan, belah kanan. So kita ada satu sempadan, ada satu sempadan invisible. Halimunan yang kita tak nampak. Kan? Jadi yang membezakan sama ada sesuatu itu bersuara atau tak bersuara. Jadi bila kita nak berikan nama contohnya, okay, nak berikan deskripsi artikulatori, untuk saya sengaja letakkan ini konsonan untuk membezakan IPA part. Okay, vowels untuk membezakan dengan vokal. Jadi kalau yang ini dia kata 3 saja kan. Okay, ada 3 bahagian untuk kita memberikan articulatory description. Nampak tak pronunciation saya kan? Kalau orang Inggeris tak sebut articulatory, tapi who cares? Faham kan? Jangan malu nak salah. Nak sebut tak betul tak apa. So description. So this description is not yang description ni. Okay, bukan layman punya. Bukan description yang ni okay, let me see, kita ambil Merriam-Webster lah atau Cambridge kan. Bukan description this is Cambridge. Bukan yang write a description of your favorite beach blah blah, like write a description about articulatory, no, ataupun kita ambil daripada yang ini an act of describing, nope, kan tak ada. Yang ini lebih kepada ini istilah. Itu yang saya kata, anda kena bezakan istilah, konsep, jargon, okay, jargon dalam sesuatu bidang. Nampak bila kita sebut articulatory description atau deskripsi articulatory ni, nampak macam kita terpaksa yang ini melakukan perbuatan, menghujah, menjelaskan, menerangkan dan sebagainya. Tak. Ada istilah ada istilah dalam bidang fonetik. Okay, fonetik. Jadi anda kena tahu setiap bidang, tak kisahlah linguistics ke, mathematics ke, biology ke, chemistry ke, pengajian Islam ke, falsafah, tamadun, sejarah, terjemahan, semua ada jargon. Okay? Ada istilah teknikal mereka sendiri dan kita kena tahu. Jadi baca. Google ada. So nampak dah benda ni kan. So macam mana nak cakap ni? Bila kita masuk universiti, belajarlah mencari dan jangan takut bila buat salah. Jangan takut. You don't have to ask me, doktor betul tak ini betul. Yang ini jenuh lah kalau ada 1000 orang setiap satu tanya. Tak, tu benda ni kena yakin dengan diri sendiri berdasarkan
maklumat dari sini dan kita kena tahu ini ialah dalam bidang fonetik. Ini istilah dia. Okay? Tak ada kena mengena dengan yang ini. Tak ada kena mengena dengan an act of describing. Okay? Tak ada. Dia ini istilah untuk menunjukkan hamba Allah ni. Jadi kita nak kena bagi tahu ni. So dalam konteks konsonan ada pula pulmonik dengan pulmonik. Tak payahlah saya tahu apa non pulmonik bla 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 semua ni. Kalau anda major atau minor dalam bahasa Melayu, then you go and tu. Okay? So dalam konteks ni, kalau kita tengok dekat sini kan, voiced bilabial stop for b, kan? Voiced bilabial stop or voiced bilabial plosive, kan? Kalau kita guna yang ni lah voiced bilabial plosive consonant, kan? Ataupun dalam bahasa Melayu konsonan voice konsonan plosif bilabial tak bersuara. Itu kan. So apanya? Pelajar kena yakin kot dengan diri. Anda ni masing-masing ada sifat cuak lagi kan. So dah cakap dah ni banyak. So Google, okay, Google. Kemudian ini memanglah kalau baca ni macam panjang aja kan. Begitu juga macam saya bagi ni. Macam ni nampak macam panjang tapi sebenarnya apa yang nak bagi tahu ialah macam mana kita nampak di sini nak bagi tahu apa yang ada kalau dekat kalau melibatkan vokal kan, bahasa bunyi vokal apa yang perlu ada. Jadi itulah, jadi kalau macam varis vokal inilah kan. So kita nak kena tahu yang ini sempit ke luas ke, separa sempit separa luas. Okey, kita guna separa sempit, separa luas. Ataupun kalau tiba-tiba anda tak nak guna separa sempit, anda nak guna apa ni? Okeylah, kot tiba-tiba nak buat cipta sendiri tertutup. Tapi kena ingat kita ada pusat rujukan PRPM. So kita boleh tanya dekat PRPM ada tak kan istilah tu. Jadi kita guna. Dan yang ni depan, tengah, belakang kan. Jadi kalau I ni ialah vokal. Depan, dan setengah orang dia akan letak juga atas ke bawah ke kan, atas lah, atas tengah bawah kan. Vokal atas tu maknanya bila kita I, kita punya lidah ini kalau anda perasan konon-konon lah macam bentuk lidah kita lah konon-kononnya, ingat abstrak jadi I ni vokal, depan ada yang letak sempit dan tinggi. Sebab dia tinggi. Yang ni bawah, rendah kan. Rendah, ada tengah tinggi ni, rendah ni pertengahan. So, jadi check betul. Okay. Dekat sini ada contoh macam ni. High back stance. Ada pula dia tegang dengan tak tegang. Rounded. Kan. Bundar atau tak bundar. Ada istilah. Dapatkan buku ni. Masa ni lah nak kena beli buku ni kan. Invest. Apa bendanya. Untuk ni. Pelaburan. Jadi kalau dekat sini siap bagi tahu. Nampak dekat sini dia kata ketinggian, depan atau belakang, ini tegang atau tak tegang, apanya bukan laxness. Apa ni? Apa lagi istilah saya belum. Dan apa ni, bundar ke, leper ke atau separa bundar, jadi check balik kan. Saya dah buku online banyak dalam bahasa Inggeris dan juga bahan online banyak. So just cuba and cari dapatkan benda-benda ini. So jangan yang penting jangan what is it? Okay? Jangan anggap dia something that tells you what something is like kan. Kita bukan nak describe, lebih kepada menamakan. Saya tahulah bila kita nampak kena deskripsi tu mulalah kita nak buat kan. Satu A4 punya huraian tak. Okay. So kalau kita bagi yang ni pun kita describe lah. Kita describe tu. Kenapa ni bagi nama? Something that tells you what something or someone is like kan. So kita bagi tahu sebenarnya. Voiced bilabial stop. Consonant. Kan. So kita bagi tahu. So samalah dengan ini. Cuma tak adalah kita anggap sampai 1 A4, 2 A4, 3 A4. No. Okay. Macam ni lah Anda ni mungkin dah biasa sangat buat essay. Sampai terlupa. Kadang-kadang jawapan tu tak perlu pun panjang lebar. Macam saya merepek sekarang kan. Pendek je. Pat!
Satu je. 1 campur 1, 2. Tak payah cerita. 1, bila kita buat gini, campur ni kan akan jadi ni 2.0 dan dia tak sama dengan 2.1. Dia mesti 2.0, dia bukan 1.99, dia 2.0. Ada pula formula lagi, pening lah sampai fail saya matematik kan. Jadi macam itulah. Sekarang jadi ada ketikanya memang kita guna description yang macam saya kata ni lah, where is it? Description yang apa tu? Yang ni account kan, statement or account yang panjang lebar A4, tapi ada masanya description tu dia pendek je. Kan, so jangan terkejut lah kan. Benda-benda macam ni. So inilah saja kerja anda. So kadang-kadang sekejap je dah boleh siap dah. So harap tu menjawablah soalan anda tu kan. Yang mana yang dah pening kepala tu. Tentang ni. Okay. So boleh kan? So worst come to worst, you go here dekat seeing speech ni. Atau kalau tidak, anda pergi ke IPA chart. Kan? IPA, not this one, dia dah automatic dah. Okay. Dah masuk sementara saya nak tunggu segala-gala file ni, saya pun merepek kat sini. Sabar je lah. Dapat. Okay, you can go here. Kan, boleh dapat full IPA chart ni. Yang 2015. Nampak tak? Bahasa rojak. Jadi cakap orang faham kan? Tapi tak adalah, saya ni ada masalah sikit. Ini lecturer yang hancus. Okay, linguistics kan, who cares? Language in action. Yang ni 2015 Ini 2015. Yang ini 2005. So jika risau anda boleh pergi dekat sini. Kalau tak kisah, pergi je kat sini. But bottom line-nya 2005 ke 2015 ke, tetap yang ni plosive nasal bla bla bla, yang ni bilabial, ada pulmonic, cuma kita boleh nampak lah vowel tu kat sini, apa benda kan. So make sure anda tahu. Dan ingat, dalam kelas kita, kita banyak guna yang Latinate verb. Yang berteraskan, kita pinjam secara tak langsung dari bahasa Greek dan bahasa Yunani ya, Greek tu. Salah, faham je lah, pergi cari sendiri kan, Google. Masa ni lah kita baik dengan Google, Bing ke Alta Vista ke apa benda kan, YouTube dan sebagainya. Dan kalau tu tak faham bahasa Inggeris, cari yang bahasa Indonesia. Saya ada masalah, saya akan cari yang bahasa Inggeris kan. So harap membantu pelajar yang dah buat karangan sebanyak 2 A4, 3 A4 hanya untuk soalan tentang articulatory description ataupun deskripsi articulatory. Ingat, inilah istilah dalam bidang fonetik, bukannya soalan apa ini, perkataan yang kita gunakan dalam soalan esei ni. Apa lagi, tugasan yang panjang-panjang tu. Tak, kan? Dah bagi hint dah. Kalau tak dapat juga yang ni, tak tahulah kan. Kan? So carilah sendiri. So cuba-cubalah kan. Cuma beza macam saya kata tadi ada satu benda yang dalam kelas kita tambah, tetapi dalam ni kat sini dan dia ada kena mengena dengan yang ini. Nampak kan, yang ni ada vowel, vokal. Tapi ada sini sesuatu. So jadi apa bendanya kena ingatlah. Ni dah banyak sangat ni, dah macam dah bukan suruh Google lagi dah, bukan dah kebat lagi dah. Ini dah macam ke tahap suap je kan. Tinggal macam mana je nak muntah kan. Harap tu membantulah. Kalau tak membantu pun sabar wajalah kan. Universiti kan tidak ada jawapan hitam putih, hanya kelabu asap. Okey, yang penting ada justifikasi, ingat. Kan, orang yang membunuh pun boleh lepas jika ada justifikasi. Fikir sebagai seorang lawyer. Okay, now. So all the best. Yang belum solat, sila solat. Dan saya harap saya dah dapat lah file apa yang patut ni. Okay, so mana nak pergi ni? Dia tutup tak? Tak boleh. Kenapa dia return to meeting? Bukan. Oh, stop sharing. So bye guys. Ada soalan lagi tanyalah. Macam tu lah merepek dah tu kat sini. Okay, bye. Assalamualaikum. Harap membantu.